Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan rezekinya kita masih lagi dapat bersama pagi ini bersama dengan tu. Ya juri, assalamualaikum, ya pagi, selamat pagi, morning. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, kita add dulu, produk kita. Hari ini ada tambahan. Produk kita ada tambahan, kita pinkan. Ada produk baru. Atau buat Riha, ada produk baru tambahan. Terima kasih. Dengan Rehat ni, wow. Rehat, bagus, terima kasih. Tajuk kita hari ini ialah alam kubur itu adalah session pertama alam akhirat. Ya, salam, alhamdulillah. Tu sehat Wan. Tajuk kita hari ini alam kubur itu session yang pertama di alam akhirat. The first station is kubur. Macam itulah. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sampai ke stesen Taman Melawati. Makan KFC je ni. Wow, hebatlah tu, bukan je tu. Orang ada, orang kaya-kaya lah makan KFC. Orang kampung mana ada. Jadi, sembang-sembang pagi hari ini, sesungguhnya apa yang hidup itu pasti akan mati. Itu jaminan jaminan kepastian yang telah diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang hidup, sama ada makhluk, haiwan, pokok, sebut saja hidup, maka pasti dia akan mati. Pasti dia akan mati. Haiwan kecil, besar, pasti akan mati. Perfume dalam kereta belum buat lagi ke tu? Belum siap lagi. InsyaAllah nanti perfume dalam kereta, perfume kasturi dalam kereta. Harga cukup istimewa. Nanti siap kita bagi tahu. Terima kasih Wan. Sembang-sembang pagi hari ini bersama dengan Atok. Wow, bersama dengan Atok. Iaitu tajuk kita. Alam kubur. Persembahan kubur. Jadi sebab itulah hidup ini kita kena sentiasa ingat kepada kematian. Ingat mati, maka ingatlah kubur. Ingatlah kubur. Ada satu kisah bagaimana Saidina Osman apabila pergi ziarah kubur, dia sentiasa menangis. Saidina Osman ni siapa? Menantu Rasulullah. Dua anak perempuan Rasulullah menjadi isteri kepada Osman. Dijamin syurga. Dijamin syurga. Dijamin syurga. Itulah. Siapa Saidina Osman? Khalifah yang ketiga. Tapi pergi ke kubur menangis. Menangis sampai basah pipi ni. Sedangkan dia dah tahu dah. Dia dah dijamin oleh Rasulullah masuk syurga. Tapi alam kubur dia menangis. Kenapa dia menangis? Ini yang kita nak kongsi ni. Ini yang kita, sebab kita juga akan pergi ke sana. Masya Allah Juriji. Masya Allah. Masya Allah. Ya Wan. Himpitan kubur. Dengar pun dah geruntuk. Ya. Macam ni. Macam jari berselisih. Macam jari berselisih. Jadi kenapa Saidina Osman menangis sampai basah pipi ni apabila menziarahi kubur? Sedangkan apabila membicarakan mengenai syurga, neraka, siksa kubur, kehebatan di syurga, dia tak menangis. Tak menangis Saidina Osman ni. Dia tak menangis. Tapi apabila ke kubur dia menangis. Kenapa? Why? Why he cry? Kenapa dia menangis? Itulah persoalan. Apabila seorang sahabat menghampiri Saidina Osman, ya Saidina Osman, kenapa kau menangis? Kenapa kau menangis? Sedang kau adalah menantu Rasulullah. Kita ni siapa? Juri. Kita siapa juri? Penyampaian ayah sama juri pergi kelas malam. Sama? Terima kasih. Sama lah tu. Jadi kenapa dia menangis? Sedangkan dia menantu Rasulullah. Sedangkan dia itu dijamin syurga. Khalifah yang ketiga. Orang yang paling Saidina Osman ni orang yang paling dimalu oleh Rasulullah. Dimalu. Rasulullah cukup malu dengan Saidina Osman, menantu dia. Sedangkan dengan Saidina Abu Bakar, dia biasa-biasa saja. Sedangkan Saidina Abu Bakar tu sahabat yang paling akrab dan mertua dia.
Tapi apabila dengan Osman, wah, dia cukup malu, segan. Kenapa? Terjadilah satu kisah. Semasa Sayyidina Abu Bakar dan semasa Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar sedang berbual-bual. Bukan membawang, berbual. Salam tok. Ya, waalaikumsalam. Marlboro. Marlboro pula. sedang Rasulullah berborak di rumah bersama dengan Abu Bakar. Dan Rasulullah ini angkatlah kaki dia sikit. Jadi jubah dia tu telah terangkat, nampak betis dia. Nampak betis. Dia duduk tu nampak betis lah. Dia duduk menghadap Sayyidina Abu Bakar, betis Rasulullah tu nampak. Bila ada salam dari Sayyidina Osman dan ketuk pintu, bila Sayyidina Osman masuk saja rumah Rasulullah terus betulkan tempat duduk. Betulkan tempat duduk dan tarik jubah dia supaya tertutup betis dia. Dia menghormati, dia malu. Dia malu kepada Sayyidina Osman. Itulah Sayyidina Osman. Tapi apabila menziarah kubur, dia menangis. Dia menangis. Kenapa? Kenapa ni? Kenapa? Apabila ditanya, kenapa ya Khalifah, apabila kau menziarah kubur kau menangis? Sedangkan engkau apabila Rasulullah berbicara mengenai syurga neraka kau tak menangis. Tak menangis. Maka jawab Sayyidina Osman, kenapa aku tak menangis? Dia kata, sesiapa yang masuk syurga maka ada kawan ramai-ramai. Ini jawab dia. Ya wan, semua manusia kena himpitan kubur kata. Walaupun orang soleh kena, tapi orang soleh dia sekejap je. Orang soleh dia sekejap. Kena simpit sikit dan terus buka balik. Sayyidina Osman kata, aku kalau masuk syurga insya-Allah, dia kata, ada kawan-kawan ramai. Dan kalau yang masuk neraka pun ada kawan-kawan ramai. Tapi apabila masuk alam kubur, seorang-seorang. Ingat bro. Ingat, ini kata ahli syurga. Ahli syurga pun menangis kerana dia akan bersendirian di alam kubur. Begitu juga kita. Begitu juga kita. Bersendirian di alam kubur. Bayangkan kalau bersendirian, tempat itu aircon. Ada teman, ada cahaya, tempat itu luas. Rasa terhibur juga walaupun bersendirian. Tapi kalau berdosa, kalau dah ada ular besar, dah terhimpit oleh kubur, na'udzubillah min zalik. Dahlah kesorangan, diseksa dalam kubur. Seksa dalam kubur. Ya wan, assalamualaikum jemaah tu. Waalaikumsalam. Itulah yang membuatkan Sayyidina Osman menangis. Menangis. Allahu akbar. Sedih, berat. Berat. Persiapan kena buat di dunia. Persiapan kena buat. Jangan tak buat persiapan. Jangan duk berhibur di dunia. Di dunia kau boleh cari kawan, kau boleh jumpa kawan, kau boleh tolak kawan, kau boleh tipu kawan, kau boleh bohong kawan. Tapi di alam kubur tak boleh. Zikir seharian 1K, okey tak tu? Nanti kita akan sampai. Okey lah tu. Kita akan sampai satu. Ya wan. Orang baik tapi dia tak solat, adakah akan diseksa juga? Bukan setakat seksa, neraka terus. Sebab solat itu merupakan siasatan yang pertama di alam barzakh. Tak solat walaupun kau baik macam mana pun, memang kena seksa. Minum dulu banyak. Betul. Betul jari, betul. Jangan tak solat. Bahkan ada orang jahat tapi solat tak tinggal, dia lebih selamat. Mungkin dia masuk neraka sekejap, kemudian keluar balik. Tapi kalau orang baik tapi tak solat, neraka bro. Tak ambil kira. Kebaikannya itu tidak dia ambil kira. Kebaikan itu bukan setakat dia sedekah, dia pergi haji, dia zakat, dia puasa. Itu semua tak dia ambil kira. Bukanlah nak kata kalau macam tu tak solat tak payahlah puasa. Itu lagi teruk lah, lagi dalam lah nerakanya. Allahu akbar. Misalnya sema-sema pagi hari ini, setelah kita tahu jawabannya kenapa Sayyidina Osman menangis sehingga basah pipinya. Dah simpan ke tempat makan tu? Bola tak simpan. Tutup je. Okey. Terima kasih. Itu masih dah akan meja atas pinggir. Okey, dah kenyang ke? Tak.
Okey. Cucu. Dua cucu ni apabila gulai kenduri cukup suka dia. Assalamualaikum. Selamat pagi, Tok. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Permata Wawa. Tajuk kita hari ini, alam pertama selepas dunia ialah alam kubur. Kenapa Saidina Osman menangis? Itu telah jelaskan diri, sedangkan dia merupakan dijami syurga. Ayah dah sarapan ke tu? Sudah, roti sikit dengan cucu tadi. Makan roti sikit je. Buat alas perut. Saidina Osman menangis. Dia kata bagi orang yang ada dalam neraka ada kawan-kawan walaupun diseksa. Ya Wan, katanya orang tak bersuci dengan betul. Ramai kena seksa kubur. Ada juga orang yang kencing, tak basuh kencing dengan sempurna. Kena. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Karati. Orang yang masuk syurga, dia kata ada kawan-kawan ramai. Tapi apabila di alam kubur keseorangan, itu menyebabkan aku menangis. Menyebabkan aku menangis. Kata Saidina Osman. Sedangkan kubur Saidina Osman itu adalah sebahagian daripada taman-taman syurga, ahli syurga. Sebahagian daripada lubang-lubang syurga. Kubur Saidina Osman. Bagi ahli neraka, kuburnya sebahagian daripada lubang-lubang neraka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Buat persiapan, bro. Buat persiapan. Itu yang kita nak buat bicara hari ini. Buat bicara ini, perjalanan kita selepas daripada dunia ialah kematian. There is a first station, tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan singgah di stesen kubur sekejap lagi. Kita kena buat persiapan. Kita tak tahu bila dijemput. Benar sekali. Apabila kita tak tahu dijemput, apa makna juri? Apa makna? Boleh tak juri bagi tahu ayah? Apabila kita kata kita kena buat persiapan sebab kita tak tahu bila dijemput, apa maknanya? Apa makna? Kalau kita memahami maknanya secara yang tersirat itu, kita akan menjadi manusia yang paling baik. Kita akan menjadi manusia yang begitu kuat beribadah. Dan kita jauhi daripada segala perkara-perkara maksiat. Ya, marbaro, zikir, memadahi tak tu bekalan, tak cukup. Tu kena baca Al-Quran, surah Al-Mulk contohnya begitu, ataupun surah-surah yang lain. Sebab Al-Quran itu peneman kita. Kita belum sampai lagi tahap tu. Belum. Jangan lalai perintah Allah. Ya Wan, jika kubur kita bersebelahan dengan jiran ahli syurga, kita dapat manfaat tak? Itu soalan yang bagus. Soalan yang bagus. Memang mendapat manfaat. 3 Nabi berpesan. Bagi orang yang contoh, bagi orang yang meninggal di kubur Baqi di sebelah Masjid Nabawi, mereka akan mendapat bahana syurga. Sebab itu bagi orang yang ditanam di kubur Nabawi, special sangat. 3 Nabi pesan dakwah, sedekah dan lainnya. Nombor 3 yang sama. Yang sama. Sembang-sembang pagi hari ini, apa pun makhluk di atas muka bumi ini yang hidup, dia akan mati. Bahkan batu, tanah juga hancur apabila berlaku kiamat. Tak ada benda yang tak hancur. Dunia ini sebiji, dunia ini hancur belaka. Sebab Maliki Yaumiddin, dialah yang menguasai hari akhirat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah yang menguasai sekalian alam, bukan dunia saja. Bil Alamin itu ialah sekalian alam. Dunia ni kecil je, besar ni je dunia ni, alam. Dia Allah yang menguasai segala-galanya. Allah. Dan Malik Yaumiddin, the judgment day, hari akhirat, dia yang menjadi hakim. Hakim. Tak ada ni peguam negara ke, peguam cara ke, whatever ke, tak ada rasuah-rasuah ni. Main-main. Kau buat kecil zarah pun kau akan dapat baik kalau buat baik. Kalau kau buat jahat sebesar zarah pun kau akan dapat balasan sebesar zarah. Itu jaminan. Tak ada rasuah. Tak ada rasuah.
Sembang-sembang pagi bersama Atuk hari ini, iaitu tajuk kita, buatlah persiapan awal untuk menghadapi kematian. Tadi juri tak jawab ni. Apa maksud? Apa maksud? Apa maksud yang dikatakan? Apa ni? Yang juri tulis tadi? Apa maksud? Kita tak tahu bila kita akan mati. Apa maksud ayat itu? Okey, Atuk nak jelaskan. It's very deep meaning. Very deep meaning. Itu apabila kita tak tahu bila kita akan mati, itulah terletaknya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tarikh sebenar adalah milik Allah. Allah dah tahu dah. Allah nak uji kita. Sama ada kita ingat kepada Allah atau tidak. Kita ingat atau tidak orang yang memegang suis lampu kita. Suis nyawa kita. Kita ingat tidak? Dia yang pegang suis nyawa. Dia boleh tutup bila-bila masa. Dan dia sudah tahu pun bila nak tutup. Dan dia boleh tutup awal dan dia boleh tutup lambat. Bergantung kepada amal ibadat kita. Suis nyawa kita ni dipegang oleh Allah. Allah dah tahu dah bila. Dan kita boleh memohon kepada Allah, ya Allah, matikanlah suis nyawa aku lambat sikit. Allah boleh bagi. Boleh. Dan Allah boleh percepatkan. Boleh. Sebab itu yang dikatakan bahawa mati itu bila-bila masa boleh berlaku. Ya Wan, adakah siksa kubur ini hanya kepada mereka yang membuat dosa dan Allah sahaja, bukan dosa dengan manusia? Itu bagus soalan tu. Dosa dengan manusia juga akan ada kesannya, terutama dosa dengan ibu bapa. Dosa ibu bapa. Sebenarnya alam kubur ini hanya bunga-bunga saja. Bunga-bunga. Sebab itu kata Sayyidina Uthman, apabila kita berada di alam kubur, dan kita seorang yang beriman, warak, dan kita sudah pun mulai menerima kehasilan pahala-pahala kita, kubur kita nyaman, luas, itu tanda bahawasanya apabila kita dalam siasatan di pada mahsyar dan melintas sirah mustaqim, itu adalah lebih mudah kepada kita, iaitu untuk menuju ke syurga. Tapi kalau di alam kubur kita sudah pun mulai disiksa, maka perjalanan kita sudah tentu akan pergi ke neraka. Itu kata Sayyidina Uthman. Dia dah tahu dah. Kita boleh tahu di kubur tu, dah boleh tahu dah. Di kubur. Bahkan juri, hari ini esok lusa tak tahu bila dijemput. Apa makna hari ini esok lusa? Yang mana juri nak ambil? Hari ini, esok lusa. Yang mana juri nak minta dengan Allah? Hari ini, esok, lusa. 3 hari itu. Yang mana nak minta dengan Allah? Supaya suis lampu nyawa kita dimatikan oleh Allah SWT. Dari segi beramal dan beribadat kepada Allah SWT. Tak tahu ayah. Yuri dah takut dah. Sebab itu ada orang kata, kita buat sedekah dapat pahala. Kita solat duha 12 rakaat dapat ganjaran istana emas. Lambat. Siapa kata lambat? Saya muda lagi, saya 30, saya 20. Lambat lagi. Siapa kata lambat? Apabila kau mati sahaja sekarang, malam ni, besok sudah ditentukan sama ada engkau diseksa atau tidak di alam kubur. Besok je, tak lama bro. Juri, tak lama. Kalau kau meninggal besok atau petang ni, malam ni dia orang tanam, selepas 3 langkah dia orang balik, kau dah ditanya dah. Very fast. Sebab itu jangan kata lambatnya buat pahala dapat ganjaran. Tidak lambat. Bila mati saja terus dapat. Ya, minta Allah ambil kita pada waktu Allah sayang kita. Benar sekali. Husnul khatimah. Hari Jumaat, husnul khatimah. Itu maknanya. Kalau orang kata lambat deh kita bersedekah ni, lambat boleh pahala. Siapa kata lambat? Bagi orang yang meninggal hari ini, maka pahala itu dia akan dapat rasa ialah malam atau bagi besok. Dia sudah rasa dah. Lambat ke cepat? Kalau besok buat pahala hari ni, besok dapat rasa. Lambat ke cepat? Cepatlah kan. Jadi kita berada dalam situasi seperti itu. Berada dalam situasi iaitu yang paling cepat. Umpama kelipan mata. Kematian ni umpama kelipan mata. Sekali you klip, belum sempat buka kelopak mata,
you sudah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Secepat itu. Jadi apabila cepatnya kita akan meninggal, cepat, maka kita kena beribadah bersungguh-sungguh. Sebab kita nak ke pahala. Kalau tidak, tak sempat dah. Tempat duit dalam bank tak sempat, tanah tak sempat, buah kelapa sawit tak sempat, kereta besar tak sempat, rumah besar tak sempat, bini cantik tak sempat, semua tak sempat. Semua tak sempat. Jadi jika masih ada kesempatan seperti sekarang, maka lakukanlah. Seram kalau dengan cerita sekarang kubur ini, juri. Seram. Ya wazah, cium bauan kasturi pun dapat pahala. Betul betul. Cium bauan kasturi dapat pahala, sunnah. Itu adalah amalan sunnah, dapat pahala. Rasulullah suka kepada wangi-wangian. Allah suka kepada wangi-wangian. Apatah lagi si mati, juri. Betul, juri. Jadi apabila kita mendengar orang kata, alah, kita enjoy lah dulu di dunia ni, kan? Nanti tua kita buatlah, buat kesyukuran, pergi masjid. Kau tahu ke kau boleh sampai tua? Sebab mati itu tidak ada notis. Mati itu mungkin sekarang, mungkin petang, mungkin malam, mungkin besok. Apabila kita tahu macam tu, kau tak boleh kata kita enjoy di dunia. Kau nak enjoy macam mana kalau besok dah jadi mayat? Ini yang harus kita sedar dalam soal melakukan perkara yang berkaitan dengan dunia. Berkaitan dengan dunia. Kita harus sedar. Apabila sebut mati saja, dunia tak perlu lagi. Kawan juri baru-baru mulut dia mencabar dekat kubur. Mulut baru-baru mulut dia mencabar dekat kubur. Banyak kali saya dah nasihatkan dia. Sama saja. Dia akan bertemu. Sekarang ni dia terima ujian. Allahu Akbar. Jangan. Dia apabila kita nak masuk ke alam kubur, berarti kita tinggal dunia. Kenapa orang kata, si Anu dah meninggal dunia? Kenapa dia kata meninggal dunia? Kenapa dia tak kata, si Anu dah meninggal temerloh? Si Anu dah meninggal rumah besar ni. Si Anu dah meninggal keretanya. Si Anu dah meninggal ladang kelapa sawit. Orang tak kata macam tu. Tapi orang sebut dunia. Orang meninggal dunia. Maknanya kalau sebiji dunia ni harta dia, pun dia kena tinggal juga. Apa dah lagi kalau setakat 1 hektar kelapa sawit, juri. Sebab tu orang panggil dia meninggal dunia. Whatever, apa sahaja mengenai dunia, kita tinggal semua. Harta tinggal. Anak isteri, keluarga tinggal. Keindahan, kecantikan hutan, pantai, laut tinggal. Tinggal. Semua tinggal. Tak ada yang kita bawa pergi ke alam kubur. Sebab tu kita panggil meninggal dunia. Jadi apa yang kita boleh mengambil iktibar daripada meninggal dunia itu? Subhanallah, masya-Allah. Juri, iaitu kita jangan mengutamakan perkara-perkara dunia. Itu yang iktibar yang kita boleh ambil. Ada orang kata, Datuk ni negatif lah. Macam mana nak maju kalau nak tinggal dunia tinggal dunia akhirat? Bukan macam tu, bukan negatif. Ini yang disaran oleh Rasulullah. Rasulullah menyarankan supaya kita hidup sederhana, dan Rasulullah memilih cara hidup yang lebih miskin. Bukan Rasulullah miskin, bukan. Rasulullah jutawan, tetapi dia memilih cara hidup seperti orang miskin. Cara hidup seperti orang miskin. Sahabat-sahabat juga seperti itu. Sayyidina Ali dengan Fatimah, Hasan dan Husin hanya makan roti je. 3 hari roti 1 biji untuk 3 hari. Hasan dan Husin. Itu Fatimah, anak Rasulullah. Sayyidina Ali, menantu Rasulullah. Hasan dan Husin, cucu Rasulullah. Tapi memilih hidup sederhana. Bahkan pada satu ketika, 4 beranak ni sedang nak makan roti, tiba-tiba pintu diketuk, pintu dikentut pula. Pintu diketuk. Rupa-rupanya dia kata, saya dah 3 hari tak makan. Sayyidina Ali ambil roti yang nak dimakan oleh Fatimah, Hasan dan Husin, bagi kepada orang fakir miskin. Ini ahli syurga. Ahli syurga. Banding dengan kita sekarang. Alah, kalau bagi dia tak makanlah kita. Itu kita. Tapi Sayyidina Ali, kita bagi dia, biar kita tak makan. Itu ahli syurga. Ahli syurga.
Tapi kita selalu dengar kawan-kawan kita, alah, kau fikir ke kau boleh makan atau tidak nak bagi orang tu. Itu biasa kita dengar. Sebab dia bukan ahli syurga. Maka dia bercakap demikian rupa. Tapi bagi ahli syurga, kita tak makan tak apa. Kita bagi dia makan. Sebab apa? Orang yang baik ialah orang yang membantu dan membuat kebaikan kepada orang lain. Walaupun pada masa itu dia terpaksa menerima menderita. Itu orang baik. Orang baik. Bukan saja orang kaya, dia kaya. Oh, kaya, dia baik. Ke datang bagi RM100. Dia ada RM1 juta. RM100 is nothing. Tapi bagi orang yang ada RM101, tiba-tiba dia bagi RM100, dia tinggal RM1. Itu orang hebat. Itu orang hebat. Ya juri. Alhamdulillah. Semenjak juri balik Mekah hingga ke hari ini, sedekah juri tak pernah putus. Allahu Akbar. Teruskan. Hebat. Apa makna juri? Atau nak share je. Apa makna juri? Apabila kita balik daripada tanah suci, kita terus continuously berpanjangan, mudah membuat ibadah, pergi masjid, bersedekah apa semua. Maknanya umrah yang juri buat itu adalah diterima, mabrur daripada Allah SWT. Itu tanda mudahnya. Tapi kalau pergi haji ataupun umrah, balik lebih teruk atau sama atau lebih teruk daripada biasa, itu bererti dia tidak mendapat apa-apa pergi ke sana. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Amin. Sama juga di bulan Ramadan baru ini. Bagi orang yang puasa bulan Ramadan, dia mendapat Lailatul Qadar ataupun tidak. Tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar pertama sekali ialah dia puasa 6 straight bulan Syawal. Itu tanda-tanda. Dan dia boleh puasa Isnin Khamis. Itu dari segi ibadat puasanya. Bagi orang yang berjaya puasa bulan Ramadan dan mendapat Lailatul Qadar, imannya semakin meningkat, solat makin cantik. Kalau sepanjang bulan Ramadan dia pergi tarawih di masjid, solat di masjid, maka dalam keadaan bulan biasa juga terus dia solat qabliyah dan ba'diyah, solat sunnatul masjid. Dia boleh teruskan tanpa henti. Itu tanda orang yang puasa bulan Ramadan mendapat pahala yang banyak, berkat dan juga mendapat Lailatul Qadar. Itu tanda. Tapi kalau puasa bulan Ramadan sepanjang kemudian lepas pada itu samanya atau lebih teruk, faham je lah. Ayah juri berhenti sampai sini ya. Dah time rehat dah habis. Okey, silakan. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sema-sema pagi hari ini bersama dengan Atuk. Kubur adalah alam yang kedua selepas alam dunia. Kubur adalah alam kedua selepas dunia. Masa kita nak ditanam di kubur akan diusahakan oleh rakan-rakan, sahabat, keluarga sebagainya. Tapi selepas daripada alam kubur, semuanya diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bangkit dari kubur diurus oleh Allah. Pada mahsyar diurus oleh Allah, melintas sirat mustaqim diurus oleh Allah, sehinggalah masuk syurga ataupun neraka. Semuanya diurus, bukan lagi diurus oleh manusia. Manusia tidak ada nafsi-nafsi pada masa itu. Suku-suku, aku-aku, engkau-engkau. Pada masa itu. Apabila masuk saja alam kubur, sikap manusia ialah nafsi-nafsi. Kubur kau, kubur kau, kubur aku, kubur aku. Kau kena seksa, kau punya pasal. Jaga diri ayah, kesihatan ayah. Terima kasih, insya-Allah. Amin. Begitu juga Juri. Kau kena seksa, kau punya pasal. Jangan main. Nafsi-nafsi. Di dunia kau bolehlah cari kawan. Boleh sogok kawan. Macam-macam boleh. Di akhirat, di malam kubur, itulah tahap yang pertama. Apa sahaja amalan yang kau buat, perbuatan yang kau buat di dunia akan bermula dikira masuk di alam kubur. You tak boleh kurang, tak boleh tambah lagi. Apabila masuk kubur saja, tak boleh tambah ibadat lagi, tak boleh tambah maksiat lagi. Maksiat pun tak boleh buat dah dalam kubur. Tak boleh dah. Dosa sekat tu je. Kalaulah pahala ada 1 juta, maksiat ada 1 juta. Tak boleh baiki dah. Tak boleh baiki dah. Harapan kita biarlah pahala ada 1 juta, maksiat ada 10,000. Contoh kan tu. Tak boleh baiki dah. Tak boleh baiki. Jadi bila masuk dalam kubur, tidak ada lagi amal makruf nahi munkar. Tidak ada. Tidak ada lagi. Tidak ada solat, tidak ada. Dalam kubur tak ada solat, tak ada. Dalam kubur tak ada baca Quran, tak ada. Tak ada. Dalam kubur tak ada puasa, tak ada. Tak ada. Tak ada puasa. Tak ada puasa. Di alam kubur tak ada sekolah, tak ada sekolah.
Tak ada guru besar, pangkat, YB. Semua tak ada. Datuk Tan Sri tak ada juga. Tak ada juga. Malaikat tak panggil, hai Tan Sri. Dia tak panggil. Dia tak kenal pun. Hai Tan Sri, hai Tun Tan. Tak ada. Malaikat takkan panggil. Tak berguna. Semua yang berkaitan dengan dunia tak berguna langsung. Masuk kubur tak berguna dah. Apa lagi di pada mahsyar. Apa lagi melintas siratal mustaqim. Masuk kubur pun tak guna dah. Pangkat apa semua tak guna dah. Tak guna. Masuk kubur saja. Muka nakir tak tanya. Hai Tan Sri. Tak ada. Hai si Fulan. Ma rabbuka. Siapa Tuhan kamu? Tak jawab, kena hentam. Tak kira kartun ke apa ke. Kakak kira. Kakak boleh jawab. Kalau tak solat. Tak solat. Jadi apabila masuk alam kubur, tak ada lagi darjat-darjat, tak ada. Tengku ke apa, tak ada. Tak ada. Di dunia bolehlah kau hampa kapek ke apa ke. Di alam kubur tak ada dah. Tak ada malaikat nak hampa kapek untuk kau. Tak ada. Kau sendirilah. Amal ibadat engkau. Amalan engkau di dunia yang akan membantu kau. Sebab itu, apabila meninggal seorang anak Adam, 3 akan mengiringi ke kubur. 3 akan mengiringi ke kubur. 3 perkara. Pertama, ialah hartamu. Memang harta akan mengiringi mayat ke kubur. Kereta besar, rumah tak bergerak lah. Harta dan keluargamu akan mengiringi ke kubur. Dan yang ketiga ialah amal ibadat. Amal ibadat kita pikul daripada dunia sehingga masuk dalam kubur. Isteri balik. Puan Sri cantik tu, kenapa tinggal? Tinggal. Puan Sri muda tu, muda tak muda? Orang lain sapulah. Habislah kau. Habis kau. Tapi yang bersama dengan kita ialah amal ibadat. So apa guna kita ada harta banyak, apa guna? Tak membantu kita. Baiklah kita ambil harta itu, kita sedekah. Sebab itu bagi orang yang meninggal meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, hidupkanlah aku 1 hari. Allah tanya, kenapa kau minta 1 hari? Cukuplah ya Allah. Apa yang kau nak buat dengan 1 hari jika aku hidupkan kau semula? Dia kata, aku nak beribadah. Aku nak solat. Aku nak laburkan duit aku dalam bank tu. Aku nak sedekah semua. Aku tak nak tinggal macam tu. It's too late. Sorry bro. Sudah terlambat. Mustahil. Jadi peristiwa seperti ini jadi terang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jadikan panduan kita yang masih hidup ni. Yang kita masih hidup ni, kita mesti berusaha supaya kita ada bekal untuk ke akhirat. Bekalnya apa? Amal ibadat. Jangan sekali-kali kita mengheret dosa sehingga ke alam kubur. Allahu Akbar. Ya. US. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar US? Apabila kita membuat pahala, membuat ibadat, maka kita akan junjung pahala dan ibadat. Masuk sehingga ke alam kubur. Baca Al-Quran ke, sedekah ke, semua kita heret masuk dalam kubur. Buat baik kepada orang ke. Tapi apa yang buruk yang kita lakukan? Mencuri, merompak, berbohong untuk dapat pangkat, macam-macam kita buat. Maka juga akan engkau heret masuk dalam kubur. Menjadi beban kepada engkau dalam kubur. Jadi apa guna? Di dunia kau boleh pakai jet, kapal terbang sana sini. Dalam kubur kau boleh pakai apa? Tak ada apa lagi. It's nothing. So buat apa kau berbohong? Allahu Akbar. Buat apa kau jadi manusia munafik? Na'udzubillah min zalik. Kubur sedang menanti. Rasulullah kata umur umatku 60-an 70-an. Itu umur umatku, Rasulullah kata 60-an 70-an. Jadi kalau kau dah umur 60 lebih, 70 lebih, Allahu Akbar, tak insaf lagi, maka dalamlah kubur kau. Dalamlah neraka kau. Dalam neraka ini ialah 700 tahun perjalanan neraka. Neraka whale, neraka yang paling dalam sekali. 700 tahun perjalanan dalamnya neraka. Allahu Akbar. Dalamnya neraka. Jadi benda dah bocor dah. Apa yang kita heret ialah dosa kita. Apa yang kita junjung ialah pahala kita. So berapa banyak pahala kita nak junjung? Ada ke tidak? Ya, perindu
Rasulullah. Assalamualaikum, salam. Moga sihat selalu. Sihat sama. Terima kasih Tok atas nasihat. Sama-sama. Jadi kita kena ingat, apabila kita ada pahala, kita akan junjung ke alam kubur. Apabila kita ada dosa, maka kita akan heret ke alam kubur. Ke alam kubur. Jadi jangan melakukan. Jangan melakukan. Ada satu kisah. Kisah mengenai perkuburan di zaman Rasulullah SAW. Kita sama-sama menghayati kisah-kisah yang menarik. Kami bersama Nabi Muhammad SAW keluar menghantar jenazah seorang sahabat. Maka ketika kami sampai ke kubur dan belum dimasukkan ke liang lahat, Nabi Muhammad SAW duduk dan kami duduk sekitarnya. Dia menunduk kepala bagaikan ada burung di atas kepala. Maknanya tak bergerak duduk tu. Bagaikan burung boleh hinggap di kepala. Sedang Nabi Muhammad SAW mengorek-ngorek dengan dahan pada tangannya. Di tangan Rasulullah ada dahan. Dia mengorek-ngorek tanah. Kemudian baginda mengangkat kepala sambil bersabda, berlindunglah kamu kepada Allah dari siksaan kubur. Berlindunglah kamu kepada Allah dari siksaan kubur. Apa makna berlindunglah kamu kepada Allah? Iaitu beribadat, berbuat baik daripada siksaan kubur. Beribadat dan berbuat baik itu adalah dapat berlindung daripada siksa kubur. 3 kali Rasulullah kata, berlindunglah kamu kepada Allah dari siksa kubur. Hanya berlindung kepada Allah untuk siksa kubur. Berlindung kepada Allah daripada siksa kubur. Dan Rasulullah berkata, sesungguhnya seseorang mukmin jika akan meninggal dunia dan menghadapi akhirat, akan mati, turun padanya malaikat yang putih-putih wajahnya bagaikan matahari, membawa kafan dari syurga. Maka duduk berdepannya sejauh mata memandang, mengelilinginya. Kemudian datang malaikat maut dan duduk di dekat kepalanya dan memanggil, wahai roh yang baik, keluarlah menuju keampunan Allah dan redha-Nya. Wahai roh yang baik, keluarlah dan menuju keampunan Allah dan redha-Nya. Dia tarik roh keluar. Roh keluar. Nabi Muhammad SAW bersabda lagi, maka keluarlah roh yang mengalir bagaikan titisan dari mulut kendi tempat air. Titisan daripada mulut kendi, titisan. Itu roh keluar perlahan. Saya menitip. Maka langsung diterima dan langsung dimasukkan dalam kafan dan dibawa keluar semerbak harum bagaikan kasturi yang terharum di atas bumi. Rasulullah kata kasturi itu terharum di atas muka bumi. Inilah kasturi. Kita kena minyak kasturi. Itu atuk jual kasturi. Lalu dibawa naik, maka tidak melalui rombongan malaikat lain. Ditanya, roh siapakah yang harum ini? Ini roh. Roh siapakah yang harum ini? Maka dijawab, roh fulan bin fulan. Tiap-tiap langit dihantar. Sehingga sampai ke langit. Malaikat tanya, apabila roh ini diangkat ke langit, maka ditanya, roh siapakah ini? Roh fulan bin fulan. Contohlah, tiap-tiap langit dihantar. Sampai ke langit, dia di sana dibukakan pintu langit dan disambut oleh penduduknya. Dan pada tiap-tiap langit dihantar oleh malaikat mukarrabin, dibawa naik ke langit yang atas hingga sampai ke langit ke-7. Maka Allah berfirman, catatlah suratnya, illiyin, kemudian dikembalikan ke bumi, sebab daripada kami jadikan dan di dalamnya aku kembalikan, dan daripadanya pula akan aku keluarkan pada saatnya. Maka kembalilah ruh ke jasad dalam kubur, kemudian datang kepadanya 2 malaikat untuk bertanya. Apabila berlaku kematian, maka roh akan diangkat ke langit dulu. Sehingga ke langit 7. Roh si mati itu. Roh si mati akan ke langit. Kemudian diturunkan semula. Apabila tercatat sebagai surah Iliyin, tercatat di langit yang ke-7. Maka Allah kata, maka kembalikan roh ke jasad dalam kuburnya. Setelah turun dari langit, roh tadi terus akan masuk semula dalam jasad
dalam kubur yang mayat yang telah dikuburkan tadi. Kemudian datang kepadanya dua malaikat yang bertanya. Maka masa itu baru malaikat bertanya. Masa mayat kematian di rumah atau di mana-mana, masa itu roh diangkat ke langit. Bila mayat itu ditanam sudah selesai saja ditanam, roh di langit diturunkan, dimasukkan semula dalam mayat itu. Masa itulah Muka Nakir masuk. Muka Nakir mulai tanya dengan soalan, siapa Tuhan kamu? Ma Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka dijawab, Allah Tuhanku. Allah Tuhanku. Lalu ditanya, apakah agamamu? Maka dijawab, agamaku Islam. Ditanya lagi, bagaimana pendapatmu terhadap orang yang diutuskan di tengah-tengah kamu? Dia jawab, dia utusan Allah. Lalu bertanya, bagaimanakah kamu mengetahui hal itu? Maka dijawab, saya membaca Alkitab Allah, lalu percaya dan membenarkannya. Maka dengan suara, benar hambaku, maka berikanlah kepadanya hamparan dari syurga serta pakaian syurga, dan bukakan untuknya pintu menuju ke syurga, supaya ia dapat bau syurga dan hawa syurga. Lalu diluaskan kuburnya sepanjang luas mata memandang. Kemudian datang kepadanya seseorang yang bagus wajahnya dan harum baunya, sambil berkata, terimalah kabar gembira, ini saat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu. Lalu bertanya, siapakah kamu? Jawabnya, saya amalmu yang baik. Amalmu yang baik datang kepada kita. Datang kepada kita selepas daripada soal kubur. Amalmu yang baik. Lalu berkata, ya Allah, segerakanlah hari kiamat, supaya segera saya bertemu dengan keluarga dan sahabat-sahabat. Allahu Akbar. Indahnya orang yang ada amal yang baik, ibadah yang baik. Dan masa itu kita minta kiamat disegerakan. Semua mayat minta kiamat disegerakan, akan boleh bertemu dengan keluarga dan sahabat-sahabat. Ya kan? Jiwa tak tenang kerana sentiasa ingatkan dosa. Adakah tanda Allah sayang ke kita? Benar sekali. Jadi apabila tak tenang, kena banyak beribadah, banyak berzikir, banyak beristighfar, dan banyak berselawat. Banyak berselawat, kita akan mendapat ketenangan. Orang yang sentiasa berselawat, sudah tentu dia mendapat ketenangan dalam hati dan juga dalam raganya. Berselawat. Kalau sentiasa gundah gulana, berselawat dan beristighfar. Itu amalan sunnah. Amalan sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, adapun hamba yang kafir, tadi cerita hamba yang muslim, hamba yang ada banyak, hamba yang akan masuk syurga. Bagi hamba yang masuk syurga, bila ditanya soalan, ma rabbuka, siapa Tuhan kamu? Allah Tuhanku. Siapa Rasul kamu? Rasulullah, Nabi Muhammad Rasulku. Apa kitab kamu? Al-Quran kitabku, dan aku percaya kepadanya, beriman kepadanya. Itu bagi orang yang beriman, orang yang ada pahala yang banyak. Apa kata Rasulullah mengenai orang kafir? Adapun hamba yang kafir, jika akan meninggal dunia dan menghadapi akhirat, maka turun kepadanya malaikat dari langit yang hitam mukanya. Hitam muka ni, backhand, bengis, garang, dengan pakaian yang hitam, lalu duduk di mukanya sepanjang pandangan mata. Kemudian datang malaikat maut dan duduk di samping kepalanya, lalu berkata, hai roh jahat, hai roh jahat, keluarlah mu menuju kepada murka Allah. Masa nak keluar roh tu, dia dah kata dah, hai roh jahat, keluarmu untuk menerima murka Allah. Allahu Akbar. Maka tersebarlah di semua anggota badannya, maka dicabutkan rohnya bagaikan mencabut besi dari bulu yang basah. Maka terputuslah semua urat dan ototnya, lalu diterima dan dimasuk ke dalam kain hitam dan dibawa dengan bau yang busuk bagaikan bangkai dan dibawa naik. Maka tidak melalui malaikat, melainkan ditanya, roh siapakah yang jahat dan busuk ini? Maka dijawab, roh fulan bin si fulan, dengan sambutan yang amat jelek sehingga sampai di langit dunia. Maka minta dibuka, tetapi tidak dibuka untuknya. Kemudian Nabi Muhammad SAW baca ayat, tidaklah dibukakan bagi mereka itu pintu-pintu langit dan tidak dapat masuk syurga sehingga unta dapat masuk dalam lubang jarumnya. Allahu Akbar. Kemudian diperintahkan, tulislah orang itu dalam sijin. Kita tadi ditulis dalam illiyin, dia ni ditulis dalam sijin. Kemudian dilemparkan roh itu begitu sahaja, sebagaimana ayat
Iaitu siapa yang bersekutukan Allah, maka bagaikan jatuh dari langit lalu disambahlang atau dilempar oleh angin ke dalam jerum yang curam. Itulah orang kafir. Orang kafir. Nauzubillah min zalik. Jauh bezanya dengan orang yang beribadah tadi. Kemudian dikembalikan roh itu ke dalam jasad dalam kubur dan dipanggil oleh malaikat. Yang mereka tanya, siapa Tuhan kamu? Maka dia jawab, saya tidak tahu. Bagi orang kafir, bila tanya, ma rabbuka, we don't know. Saya tidak tahu. We don't know. Lalu ditanya, apakah diutuskan kepada kamu? Dia jawab, saya tidak tahu. We don't know. Bagaimanakah kamu mengetahui? We don't know. Nah, maka terdengar suara seruan dari langit. Dusta hambaku, hamparkan untuknya dari neraka dan bukakan baginya pintu neraka, maka terasa olehnya panas hawa neraka dan disempitkan kuburnya sehingga terhimpit dan rosak tulang-tulang rusuknya. Kemudian datang kepadanya seorang yang buruk wajahnya dan busuk baunya sambil berkata, sambutlah hari yang sangat jelek bagimu. Inilah saat yang telah diingatkan, diperingatkan oleh Allah. Lalu bertanya, siapakah kamu? Jawabnya, aku amalmu jelek, amal yang jelek, amal jahat. Lalu berkata, ya Tuhan, jangan percepatkan kiamat, ya Tuhan, jangan percepatkan kiamat. Bagi orang kafir, dia minta supaya jangan percepatkan kiamat, sebab syaitan neraka lebih teruk lagi. Lebih teruk lagi. Tapi bagi orang beriman, percepatkanlah kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berkata Nabi Muhammad SAW, seseorang mukmin jika sekaratul maut ditatangi oleh malaikat dengan membawa sutera berisi kasturi, ataupun berisi masik. Masik ni kasturi. Kasturi. Tak rugi orang beli perfume kasturi Duha dan kasturi Maryam. Kasturi Maryam. Tak rugi. Tak rugi. Hai roh-roh yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan perasaan rela dan redha. Ruh yang tenang, orang ruh yang beriman. Kembalilah dengan rahmat dan keredaan Allah. Maka jika telah keluar ruhmu, langsung ditaruh di atas kasturi dan bunga-bunga itu lalu dilipat dengan sutera dan dibawa ke lijin. Adapun orang kafir, jika sekaratul maut ditangi oleh malaikat yang membawa kain bulu yang di dalamnya ada api, maka dicabut rohnya dengan kekerasan sambil berkata, hai roh jahat, keluarlah menuju murka Tuhanmu di tempat yang hina bina, di tempat yang rendah hina dan seksanya. Maka bila keluar roh itu, dikatakan di atas api dan bersuara seperti sesuatu yang mendidih, kemudian dilipat dan dibawa ke sijin. Ke sijin. Abdullah bin Umar berkata, seseorang mukmin jika diletakkan di kubur, maka diperluaskan kuburnya sehingga 70 hasta. Bagi orang-orang mukmin, orang-orang mukmin, orang beriman, beramal, orang yang soleh, kuburnya 70 hasta luasnya dan ditabur padanya bunga-bunga, dihamparkan sutera. Dan bila ia hafal sedikit dari Al-Quran, cukup untuk meneranginya. Dan jika maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepadanya nur cahaya, penerangan yang menyerupai penerangan matahari di dalam kubur, bagaikan pengantin baru. Di dalam kubur bagaikan pengantin baru. Jika tidur, maka tidak ada yang berani membangunkan kecuali kekasihnya sendiri. Maka ia bangun dari tidur. Ini bagaikan masih kurang masa tidurnya dan belum puas. Adapun orang kafir, hei si kafir, dengar ini. Hai orang kafir, kau dengar ni. Kau dengar. Kau kaya di dunia tak apa, kau ada kuasa di dunia tak apa, tapi dengar ini si kafir. Iaitu orang kafir, maka akan dipersempitkan kuburnya sehingga dihancurkan tulang rusuknya dan masuk dalam perutnya, lalu dikirimkan kepada ular. Ular segemuk ular leher unta. Ular itu segemuk leher unta. Maka makan dagingnya sehingga habis dan sisa tulang semata-mata. Lalu dikirimkan kepadanya malaikat yang akan menyiksa, iaitu yang buta tuli, bisu dengan membawa patung, dengan membawa puntung dari besi yang langsung dipukulnya. Sedang malaikat itu tidak mendengar suara jeritannya dan tidak melihat keadaannya supaya tidak dikasihinya. Selain itu, lalu dihidangkan seksa neraka itu tiap pagi dan petang. Itu untuk orang kafir. Orang kafir. Jangan berebut dengan orang kafir. Allah telah sediakan kekafirannya. Jangan berebut neraka untuk dia. Jangan berebut. Kita orang Islam berebutlah syurga. Dunia jangan berebut. Jangan berebut. Alhamdulillah. Dan terima kasih Tok dengan pencerahan Tok. Maaf Tok, saya dulu. Silakan. Silakan.
Siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka harus melazimi 4 perkara sebelum meninggal. Siapa yang nak selamat dari siksa kubur? Pertama, jagalah solat 5 waktu. Wajib. Yang kedua, banyak bersedekah. Option, sunat. Yang ketiga, banyak membaca Al-Quran. Apa ayat pun, bacalah apa yang kita boleh baca. Kata Imam Syafi'i, bacalah yang mudah bagi kamu. Memperbanyakkan tasbih, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Wallahu akbar. Semua yang 4 ini dapat menerangi kubur, meluaskan. Ada pun 4 yang harus ditinggalkan. Kalau 4 perkara tadi paling kurang, menjaga solat, bersedekah, membaca Al-Quran, bertasbih, beristighfar, berselawat, itu semua akan dapat menerangi kubur kita. Tapi ada perkara yang akan memusnahkan kubur kita. Kubur orang yang kafir, iaitu dusta. Orang sentiasa mengamalkan dusta. Khianat, orang sentiasa mengamalkan khianat. Adu domba, sentiasa mengadu-ngadu, sebab bergaduh. Menjaga kencing, sebab bersihlah kamu daripada kencing, sebab umumnya siksa kubur itu kerana kencing. Kerana kencing yang tidak bersih. Orang yang berbohong, itu semua adalah orang yang akan disiksa di alam kubur nanti. Tak payah tunggu neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, sesungguhnya Allah tidak suka kepadamu 4 main-main dalam sembahyang. 4 perkara Allah tak suka, iaitu main-main dalam sembahyang, iaitu tidak hirau tentang solat, jarang baca Quran, bercakap kataan keji, waktu puasa, dan tertawa di dalam kubur. Itulah yang berlaku. Kata lagi Rasulullah, kata sahabat Rasulullah, kamu jangan tertipu kerana tenangnya dan diamnya kubur-kubur ini, maka alangkah banyaknya orang yang sudah bingung di dalamnya. Kita jangan tertipu dengan tengok kubur itu tenang, kubur itu bersih, kubur itu dibina macam-macam entah itu. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Maka alangkah banyaknya orang yang sudah bingung di dalamnya. Di bawah tu bingung-bingung belaka. Dan jangan tertipu kerana ratanya kubur, rata cantiknya kubur. Jangan tertipu. Maka alangkah jauh bezanya antara satu pada yang lain. Di dalamnya, di dalam berbeza. Di atas kosong, di dalam hebat. Di atas ada bangunan, tapi di dalam rongga-rongga. Maka seharusnya orang yang berakal memperbanyakkan ingat kepada kubur sebelum masuk di dalamnya. Kita kena ingat kubur dulu sebelum masuk dalam. Ingatlah sesuatu itu, hari yang lebih ngeri dari mana anak kecil segera beruban dan orang tua bagai orang mabuk, bahkan ibu yang menitik lupa terhadap bayinya, dan wanita yang bunting menggugur kandungannya. Kau akan melihat orang yang bagaikan orang yang mabuk, tetapi tak mabuk khamar, hanya seksa Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat ngeri dan dahsyat. Allahu Akbar. Kata Ali bin Abi Talib, hai hamba Allah, berhati-hatilah kamu dari maut yang tidak dapat dihindari. Yang tidak dapat dihindari. Jika kamu berada di tempat, ia datang mengambil kamu. Dan bila kamu lari, pasti akan terpegang juga. Maut terikat selalu di ubun-ubun. Maka carilah jalan selamat. Carilah jalan selamat segera. Sebab di belakangmu ada mengejar kamu, iaitu kubur. Kubur mengejar kita. Hari-hari kubur mengejar kita. Ingatlah bahawa kubur itu adalah kebun dari kebun-kebun syurga, atau jurang dari jurang-jurang neraka. Kubur itu tiap hari berkata, akulah rumah yang gelap, akulah tempat sendirian, akulah rumah ulat-ulat. Kata sendiri. Kata Safwan As-Suwari, siapakah yang sering banyak mengikuti kubur, maka akan mendapatkan kebun dari syurga-syurga, dari kebun-kebun syurga. Siapa yang melupakannya, maka akan mendapatkan jurang-jurang api neraka. Allahu Akbar. Na'udzubillah. Ingatlah bahawa sesudah itu ada api neraka yang sangat panas dan suram, di hasinya besi dan sirnya darah bercampur nanah. Tidak ada rahmat Allah SWT di sana. Maka kaum muslimin yang menangis. Lalu ia berkata,
Dan di samping itu ada syurga yang luasnya selebar langit dan bumi, bersedia untuk orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah SWT melindungi kami dari seksa yang pedih dan menempatkan kami di dalam syurga yang serba kenikmatan. Kiri neraka, kanan syurga. Jadi semasa kita solat, khusyuk kita. Kalau kita nak rebah ke kiri, diganggu oleh syaitan, kita akan kena. Kalau kita nak ialah kita supaya kita rebah ke kanan, supaya kita dimasukkan dalam syurga. Kita akan khusyuk. Semasa solat kita sedang berada di kiri neraka, di kanan syurga, kita akan khusyuk. Ya Allah, selamatkanlah aku. Dengan solat ini semoga aku dapat masuk syurga. Amin. Itulah khusyuk. Di antara cara khusyuk semasa solat. Semasa beribadat, begitu juga. Supaya kita sentiasa mengingati, di kiriku neraka, di kananku syurga. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa kata Usaid bin Abdul Rahman? Saya telah mendapat keterangan bahawa seorang mukmin jika mati dan diangkat, dia berkata, segerakanlah aku. Dan bila telah dimasuk ke dalam lahat, dalam kubur, bumi berkata, aku kasih kepadamu ketika di atas punggungku, dan kini lebih sayang kepadamu. Dan bila orang kafir mati lalu berangkat mayatnya, kembalikan aku. Dan bila diletakkan dalam lahatnya, berkata, aku sangat benci kepada kamu. Itulah orang kafir. Bumi benci kepada orang kafir. Benci. Kata Uthman bin Affan, menantu Rasulullah, khalifah yang ketiga. Engkau jika menyebut nama syurga dan neraka tidak menangis, tetapi engkau menangis kerana kubur. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang bermasuk kubur itu pertama tempat yang menuju akhirat. Maka bila selamat dalam kubur, maka yang belakangnya lebih ringan. Dan jika tidak selamat dalam kubur, maka di belakangnya lebih berat daripada itu. Allahu Akbar. Selamatkanlah kami, ya Allah. Ya Allah, rajinkanlah kami dalam soal-soal ibadah, ya Allah, terutamanya solat. Allahu Akbar. Kita baca surah Al-Fatihah dulu, dan kita sayang kepada Rasulullah dan keluarga sahabat baginda. Kita sedekahkan pahala Al-Fatihah pada mereka dan kepada kedua ibu bapa kita, kepada rasul-rasul, nabi-nabi, kepada keluarga ibu bapa kita, kepada diri kita, isteri, sahabat, rakan-rakan, anak, menantu, jiran-jiran cook of the day yang bersama dengan kita, dan muslimin-muslimat, mukminin-mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, sampaikanlah pahala Al-Fatihah yang kami baca ini kepada mereka semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, insyaallah, 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 insyaallah. Allahu Akbar. Ada satu kisah yang digambarkan oleh Abdul Hamid bin Mahmud Al-Mughali. Bila berkata, ketika aku duduk bersama Ibnu Abbas, tiba-tiba datang kepadanya beberapa orang berkata, kami rombongan haji, dan bersama kami ini adalah seorang yang ketika sampai di daerah, tiba-tiba dia mati. Maka kami siapkan segala keperluannya, dan ketika kami menggali kubur untuknya, tiba-tiba ada ular sebesar lahat. Maka kami tinggalkan dan menggali lain tempat juga ada ular. Maka kami biarkan dan kami menggali lain tempat juga kami dapat ular. Maka kami biarkan dan kini kami bertanya kepadamu, bagaimanakah harus kami berbuat terhadap mayat ini? Maka jawab Ibnu Abbas, itu dari amal perbuatannya sendiri. Lebih baik kamu kuburkan saja. Kuburkan saja. Demi Allah, andaikan kamu galikan kubur ini, semua nescaya akan kamu dapat ular. Maka segera kembali dan kubur mayat ini dalam satu kubur yang sudah digali itu. Dan ketika mereka kembali ke daerahnya, mereka pergi ke keluarganya untuk mengembalikan barang-barang sambil bertanya kepada isterinya, apakah amal perbuatan dilakukan oleh suaminya? Maka dijawab oleh isterinya, dia biasa menjual gandum dalam karung, lalu dia ambil sekadar untuk makanannya sehari, dan menaruh tangkai-tangkai gandum itu ke dalam karung seberat yang diambilnya itu. Tipu timbangan.
gandum, dia jual gandum dalam karung, tapi dia ambil sebahagian, tapi untuk nampak karung itu besar, dia masukkan takai-takai gandum. Jadi nampaklah guni itu seperti biasa. Jadi orang yang menipu dalam perniagaan. Orang yang menipu dalam perniagaan, kuburnya ada ular besar, bro. Menipulah. Marketing lah konon. Marketing lah konon. Marketing juga. Nantilah kau marketing dengan ular besar dalam kubur nanti. Tipulah, tipu. Tipu, kau kena nanti. Abu Laid berkata, berita ini menunjukkan bahawa khianat itu salah satu sebab seksaan kubur. Dan apa yang mereka lihat itu sebagai peringatan sampai hari kiamat. Ada keterangan bahawa bumi ini setiap hari berseru sampai 5 kali sehari. Bumi ini berseru, bercakap. Hai anak Adam, anda berjalan di atas punggungku dan kembalimu ke dalam perutku. Hai anak Adam, engkau berjalan atas punggungku, atas belakangku, dan engkau akan kembali dalam perutku. Kita berjalan di atas muka bumi dan kita akan masuk dalam bumi. Hai anak Adam, anda akan bagaikan macam di atas belakangku, dan anda akan makan ulat di dalam perutku. Dan anda akan dimakan ulat di dalam perutku. Hai anak Adam, kau berjalan di atas belakangku, apabila masuk dalam perutku, kau akan dimakan ulat yang ada dalam perutku. Hai anak Adam, anda tertawa di atas belakangku, dan akan menangis di dalam perutku. Hai anak Adam, engkau suka hilai, lawak lah apalah, engkau akan menangis dalam perutku. Kata lagi bumi, hai anak Adam, anda gembira di atas belakangku, dan anda akan berduka dalam perutku. Lagi, hai anak Adam, anda berbuat dosa di atas belakangku, maka akan terseksa dalam perutku. Itulah kata-kata bumi setiap hari kepada setiap makhluk di atas muka bumi, kepada manusia. Amar bin Dinar berkata, ada seorang penduduk kota Madinah yang mempunyai saudara perempuan di hujung kota. Maka sakitlah saudaranya itu, kemudian mati. Maka setelah selesai persiapannya, dibawa ke kubur. Kemudian setelah selesai menguburkan dan kembali pulang ke rumah, ia teringat kepada bungkusan di bawah dan tertinggal di dalam kubur. Maka ia minta bantuan orang untuk menggali kubur itu kembali. Dan sudah digali kubur itu, maka bertemulah dia akan bungkusan itu. Ia berkata kepada orang yang membantunya, Tolong aku ke tepi sebentar, sebab aku ingin mengetahui bagaimana keadaan saudaraku ini. Maka dibukakan sedikit lahatnya. Tiba-tiba dilihat kubur itu menyala api. Maka segera ia meratakan kubur itu dan kembali kepada ibunya lalu bertanya, bagaimanakah kelakuan saudaramu ketika dahulu? Ibunya berkata, mengapa kau menanya kelakuan saudaramu? Padahal ia telah mati. Anaknya tetap meminta supaya diberitahu tentang amal perbuatan saudaranya itu. Lalu diberitahu bahawa saudaranya itu biasanya mengakhirkan sembahyang pada hari. Mengakhirkan sembahyang pada setiap waktu. Dan juga cuai dalam kesucian. Dan di waktu malam sering mengintai rumah-rumah tangga untuk mendengar perbualan mereka. Lalu disampaikan kepada orang lain sehingga mengadu domba antara mereka. Dan itulah sebabnya seksa kubur. Kerana itu, siapa yang ingin selamat dari seksa kubur, haruslah menjauhkan diri daripada namimah, iaitu adu domba. Dan di antara tangga orang lain, supaya selamat dari seksa kubur dan mudah baginya menjawab pertanyaan malaikat maut. Nabi Muhammad SAW bersabda, seorang mukmin jika ditanya dalam kubur, maka ia langsung membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Allah menetapkan apa yang beriman dan kalimah yang teguh, di mana hidup di dunia dan akhirat jika kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan ketetapan ini terjadi 3 perkara. Ketika melihat malaikat maut, ketika menghadapi pertanyaan munkar nakir, kita menghadapi hisab di hari kiamat. Dan ketetapan kita melihat malaikat maut dalam 3 perkara, terpelihara dari kekafiran dan mendapat taufik dan istiqamah serta tauhid sehingga keluar ruhnya dalam Islam. Diberi selamat oleh malaikat bahawa ia mendapat rahmat
melihat tempatnya di syurga, sehingga kubur menjadi salah satu daripada kebun-kebun syurga. Adapun ketetapan hisab juga di dalam 3 perkara, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberi ilham sehingga dapat menjawab segala pertanyaan dengan benar, mudah dan ringan hisabnya, diampunkan segala dosanya. Ada juga mengatakan bahawa ketetapan itu dalam 4 perkara: ketika mati dalam kubur sehingga dapat menjawab pertanyaan, ketika hisab dalam perjalanan siratal mustaqim, berjalan bagai secepat kilat. Jika ditanya tentang soal kubur, bagaimana bentuknya, maka ulama telah membicarakan dalam berbagai pendapat. Sebahagian daripada mereka bertanya hanya kepada roh tanpa jasad, dan siasat itu roh masuk ke dalam jasad hanya sampai di dada. Ada pendapat berkata bahawa roh di antara jasad dan kafan dan sebagainya. Seorang percaya adanya pertanyaan dalam kubur tanpa menanyakan dan sibuk dengan caranya. Dan kita sendiri akan mengetahui bila sampai di sana. Maka bila ada orang menolak adanya soal muka nakir dalam kubur, maka penolakannya itu 2 jalan. Pertama, mereka berkata, ia tidak mungkin menurut perkiraan akal sebab menyalahi kebiasaan tabiat alam. Atau mereka berkata tidak ada dalil yang menguatkannya. Pendapat pertama, bahawa ia tidak mungkin berakal kerana menyalahi kebiasaan tabiat. Pendapat ini berarti menidakkan kenabian dan mukjizat. Maka para nabi itu semuanya dari manusia biasa dan tabiatnya mereka itu. Dan mereka telah bertemu dengan malaikat dan menerima wahyu. Bahkan laut telah dibelah oleh Nabi Musa AS. Demikianlah pula tongkatnya menjadi ular. Semua kejadian itu menyalahi tabiat alam. Maka orang yang menolak semua itu berarti keluar daripada Islam. Jika ia berkata tidak adil, maka hadis-hadis yang menerangkan sudah cukup untuk menjadikan alasan bagi orang-orang yang akan mahu terima. Firman Allah yang bermaksud, dan sesiapa yang mengabaikan peringatanku maka akan merasa kehidupan yang sukar. Kehidupan sukar ini kita menghadapi pertanyaan di alam kubur. Demikian pula Allah akan menetapkan hati orang yang mukmin dengan kalimah yang teguh di dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Atuk akan baca satu persatu sebab ini penting. Ini fakta. Ini fakta. Satu riwayat, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, jika seseorang mukmin telah masuk ke dalam kubur, maka didatangi oleh 2 malaikat yang menguji dalam kubur, lalu mendudukkan dan menanyainya. Sedang ia mendengar suara langkah tapak kaki mereka telah mula pulang. Lalu bertanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Apakah agamamu? Siapa nabimu? Lalu dijawab, Allah Tuhanku, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad. Lalu malaikat itu berkata, Allah menetapkan kamu ke dalam kalimah itu. Tidurlah dengan hati tenang. Itulah artinya Allah menetapkan mereka dalam kalimah hak. Adapun yang kafir, zalim, orang kafir, Allah menyesatkan mereka dengan tidak memberi petunjuk taufik kepada mereka, sehingga mereka ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Maka jawab orang kafir, semuanya tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Malaikat berkata, tidak tahu, maka langsung dipukul sehingga jeritan suaranya terdengar semua di dalam kecuali manusia dan jin. Dan andaikan didengar oleh manusia, maka pasti manusia akan pingsan. Allahu Akbar. Na'udzubillah min zalik. Allahu Akbar. Nabi Muhammad SAW bersabda, bagaimana kau ini hai umat jika ditangi oleh 2 malaikat yang akan mengujimu di dalam kubur. Muka nakir hitam keduanya, kebiru-biruan taringnya, kedua-duanya mengguriskan bumi, sedang rambut keduanya sampai ke tanah, dan suara keduanya bagaikan peti yang dahsyat, dan matanya bagaikan kilat yang menyambar. Umar bertanya, ya Rasulullah, apakah ketika itu aku cukup sedar bagaimana keadaan aku sekarang? Nabi Muhammad menjawab, ya. Umar berkata, jika demikian, maka saya selesaikan keduanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya Umar seorang yang mendapat taufik dan hidayah. Ahli syurga. Ahli syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hayati, terima kasih banyak. Alam kubur. Saya telah diberitahu oleh Abu Qasim bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, tiada seorang yang mati melainkan mendengkur yang didengari oleh semua binatang kecuali manusia.
Orang yang mati itu semua berdekor, tapi manusia tak dengar. Binatang dengar. Ayam, itik, lembu, kerbau, burung, semut, semua dengar. Semua dengar. Dan seandainya ia mendengar pasti pengsan bila dihantar ke kubur. Maka jika soleh, jika mayat itu mayat yang soleh, segerakanlah aku, andaikan kamu mengetahui apa yang di depanku daripada kebaikan, nescaya kamu akan menyegerakan aku. Dan bila ia tidak baik, maka berkata, jangan terburu menghantarku. Andai kata kamu tahu apa yang di depanku adalah bahaya, maka nescaya kamu tidak akan terburu. Bagi mayat yang beramal ibadat, amal tinggi, dia minta disegerakan. Tapi bagi mayat yang banyak dosa, minta dilambatkan. Kemudian jika telah ditanam di kubur, didatangi oleh dua malaikat hitam, biru-biruan datang dari arah kepalanya, maka ditolak oleh sembahyangnya. Sembahyang tolak. Sembahyang membantu kita di alam kubur. Bila disoal di alam kubur, sembahyang, jangan tak sembahyang. Sembahyang. Kalau nak kita dijaga oleh dijaga semasa kita di dalam kubur. Semasa kemudian jika ditanam dalam kubur, dua malaikat datang dan sembahyang akan menjaga kita. Tidak boleh datang dari arahku. Sembahyang kata jangan datang arahku. Sebab anda kalanya ia semalaman tidak tidur kerana takut dari saat yang seperti ini. Orang tahajud semalaman solat kerana dia takut seperti ini. Aku kena jaga kamu. Itulah hebat orang tahajud. Tahajud akan jaga kita, solat akan jaga kita di alam kubur. Bukan bini cantik, bukan. Bukan kereta besar, bukan. Bukan rumah besar, bukan. Bukan pangkat gelaran, bukan. Bukan. Yang jaga kita ialah solat di alam kubur. Di alam kubur. Jangan datang dari arahku. Tidak boleh datang arahku sebab ada kalanya ia semalaman tidak tidur kerana takut dari saat seperti ini. Lalu datang dari bawah kaki, maka ditolak oleh kakinya pada kedua orang tuanya. Jangan datang arahku kerana ia biasa berjalan tegak kerana ia takut saat seperti ini. Lalu datang ke arah kanannya, maka ditolak oleh sedekah. Sedekah, Allahu Akbar. Sedekah juga menjaga kita di kubur. Tidak boleh datang dari arahku kerana ia pernah sedekah, kerana ia takut dari saat seperti ini. Lalu datang dari kiri, maka ditolak oleh puasanya. Puasa pula tolak, Allahu Akbar. Jangan datang dari arahku kerana ia biasa lapar dan haus kerana takut di saat seperti ini. Lalu ia dibangunkan bagaikan dibangun dari tidur. Lalu bertanya, bagaimana pendapatmu tentang orang yang membawa ajaran kepadamu itu? Siapakah itu? Jawab Muhammad SAW. Maka dijawab, saya bersaksikan bahawa ia utusan Allah. Lalu berkata kedua malaikat, engkau hidup sebagai seorang mukmin dan mati sebagai seorang mukmin. Lalu diluaskan kuburnya dan dibukakan baginya segala kehormatan dan dikurniakan Allah kepadanya. Semoga Allah memberikan kita taufik, dipelihara daripada segala dan hindarkan daripada hawa nafsu yang menyesatkan, yang menyelamatkan kami dari siksa kubur. Kerana Nabi Muhammad SAW juga berlindung daripada Allah dari siksa kubur. Amin. Allahu Akbar. Siapa yang sedang mendengar? Seriau cerita ni. Betul-betul. Ini cerita benar. Cerita benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Arif. Cerita kubur di alam kubur. Cerita seperti ini sepatut dihafalkan satu persatu. Baru kita rajin nak solat. Apabila malaikat datang dari arah kepala, solat akan kata, jangan datang ke arahku. Apabila datang ke arah kiri, puasa kata, jangan datang ke arahku. Apabila datang ke arah kanan, jangan datang ke arahku. Apabila datang ke arah kaki, jangan datang ke arahku. Itu semua dikawal oleh amal dan ibadat kita. Bukan dikawal oleh pangkat, bukan. Bukan dikawal oleh harta, bukan. Semua dikawal oleh amal ibadat kita. Dikawal oleh amal. Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Kuatkanlah iman kami, iman Nabi, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai insan yang beriman dan mayat yang beriman. Mayat pun beriman, ya Allah. Kekalkan iman kami walaupun sudah menjadi mayat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mati itu adalah destinasi pertama di alam akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi kita akan mendarat di alam kubur. Begitulah. Siapa yang suka naik LRT apa semua, kau dengar tu tukarkan perkataan. Daripada sampai ke Malawati ke PJ ke, sampai ke alam kubur. Baru kau tak tinggal solat. Baru kau solat. Solat. Apa kata Aisyah?
Hari ni sirah kubur hari ni. Sirah kubur. Apa kata Aisyah? Saya dahulunya tidak mengetahui adanya seksa kubur. Sehingga datang kepadaku seorang wanita Yahudi. Minta-minta, sesudah saya beri, ia berkata, semoga Allah melindungi kamu dari seksa kubur. Maka saya kira keterangannya itu termasuk tipuan kaum Yahudi. Lalu saya cerita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad SAW memberitahu kepadaku bahawa seksa kubur itu hak benar. Maka seharusnya seseorang Muslim melindungi kepada Allah SWT dari seksa kubur dan bersiap sedia untuk menghadapi kubur dengan amal yang soleh. Sebab selama ia masih hidup, maka Allah SWT telah memudahkan baginya segala amal soleh. Sebaliknya, bila ia telah masuk dalam kubur, maka ia akan ingin kalau dapat diizinkan, sehingga ia sangat menyesal. Semata-mata kerana itu, seseorang yang berakal harus berfikir dalam hal orang yang telah mati. Maka orang-orang yang telah mati itu, maka sangat ingin kalau dapat akan sembahyang 2 rakaat, berzikir, bertasbih, bertahmid dan bertahlil sebagaimana ketika di dunia, tetapi tidak diizinkan. Lalu mereka hairan pada orang-orang yang masih hidup, menghabiskan waktu permainan dalam keadaan lalai. Saudaraku, saudaraku, jagalah dan siap-siagalah harimu, maka ia sebagai pokok bayanganmu. Maka sudah bagimu mendapat tahu mencari siapa untung laba. Sebab kini dagang akhirat agak sepi dan tidak laku. Dan rajin-rajinlah engkau mengumpulkan sebanyak mungkin daripadanya. Sebab akan datang masa depan itu sangat berharga. Pada saat itu ia berharga, maka engkau tidak akan dapat mencari atau mencapainya. Kami mohon kepada Allah SWT memberi taufik untuk bersiap-siap menghadapi saat keperluan, dan jangan sampai menjadikan kami dari golongan yang menyesal sehingga ingin kembali kepada dunia tetapi tidak diizinkan. Juga Allah SWT memudahkan atas kami sakaratul maut dan kesukaran kubur. Demikianlah pula kepada semua kaum muslimin dan muslimat. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Itulah sirah mengenai alam kubur. Mengenai alam kubur. Sirah mengenai alam kubur. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Allah, jangan berbalik-balikkan iman kami semua. Sungguh takut kepada bakaran api neraka, ya Allah. Ya Allah, kami ingin syurga Firdaus. Kami ingin berdamping dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, lindungilah diriku dan ahli keluargaku. Ya Allah, lindungilah diri kami dan ahli keluarga kami daripada dibakar oleh api neraka. Sebagai penutup, apa kata bumi? Sebagai penutup, apa kata bumi? Apa kata bumi kepada anak Adam yang berada di atas belakangnya sekarang? Apa kata bumi? Hai anak Adam, anda berjalan di atas belakangku dan anda akan kembali dalam perutku. Hai anak Adam, engkau berjalan, tak kira atas kapet ke apa ke, tak kira. Engkau berjalan di atas belakangku. Aku pasti satu hari engkau akan masuk dalam perutku. Hai anak Adam, anda makan berbagai macam-macam di atas belakangku. Anda akan dimakan ulat dalam perutku. Hai anak Adam, anda tertawa, hilai tertawa di atas belakangku, dan anda akan menangis di dalam perutku. Hai anak Adam, anda bergembira di atas belakangku, dan anda berduka di dalam perutku. Allahu Akbar. Hai anak Adam, anda berbuat dosa di belakangku, maka akan diseksa dalam perutku. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam sallallahu